Hai, salam sejahtera. Salam hormat dan salam satu Malaysia kepada semua yang menonton video ini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kelvin Chakawan. Saya merupakan salah seorang pelajar Universiti Terbuka Malaysia daripada Pusat Pembelajaran Sanakan. Nombor metrik saya adalah 910271351370001. Baiklah, pada video kali ini ingin membincangkan tentang komunikasi antara budaya di Malaysia. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu maksud anda definisi komunikasi. Komunikasi merupakan satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej. Komunikasi juga boleh didefinisikan sebagai satu proses di mana manusia berkongsi pendapat, informasi maupun perasaan. Setelah kita mengetahui definisi mengenai komunikasi, seterusnya kita akan membincangkan maksud budaya. Budaya merupakan satu set sistem yang kompleks yang mengandungi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat dan semua bentuk perlakuan manusia sebagai anggota sesuatu masyarakat. Oleh itu, komunikasi antara budaya pula merupakan komunikasi yang simbolik dan telah ditafsirkan yang dianggap sebagai satu proses kontekstual kerana tajam perbezaan dalam kalangan individu yang berinteraksi. Ianya melibatkan ahli masyarakat yang berbeza budaya, adat, peranan dan peraturan. Baiklah, kita telah memahami apa itu komunikasi, apa itu budaya dan apa itu komunikasi antara budaya. Oleh itu, mari kita bincangkan apa kepentingan komunikasi antara budaya ini. Terdapat 4 kepentingan komunikasi antara budaya di Malaysia, antaranya ialah untuk meningkatkan ekonomi di Malaysia, untuk mengembangkan idea dan pendapat, untuk menghalang perpecahan kaum dan untuk menjamin kestabilan politik di Malaysia. Baiklah, kita telah memahami apakah kepentingan komunikasi antara budaya ini. Jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi dalam komunikasi antara budaya di dalam negara dan di luar negara. Siapa pula yang datang? Itulah Cik Pakar Tauke. Sudah kau tahu ke? Bukan tauke, tauke. Tauke? Tauke. Assalamualaikum, Pak. Ada. Tunggu. Nanti. Mana nak pergi? Kata nak kapak? Bukan kapak, bang. Dia bagi Assalamualaikum, Pak. Oh, Waalaikumsalam. Cabaran yang dapat dilihat di dalam negara Malaysia adalah dari segi perbezaan penggunaan bahasa harian yang menyebabkan kekeliruan. Contohnya seperti penggunaan perkataan bah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkataan bah ni memberikan maksud keadaan air yang menengerami kawasan yang luas. Namun ianya perbezaan bagi penduduk yang menetap di Sabah di mana mereka menggunakan perkataan bah itu sebagai tanda persetujuan atau bermaksud ya. Selain itu, terdapat juga cabaran yang dihadapi disebabkan oleh sikap segelintir masyarakat yang amat bersikap perkauman. Perkauman yang negatif ini berlaku di mana segelintir kaum tidak ingin berkomunikasi dengan kaum lain dan tidak berminat untuk bergaul dengan kaum yang lain. Hal ini merupakan cabaran yang besar di dalam komunikasi antara budaya. Seterusnya, terdapat juga cabaran komunikasi antara kaum di mana wujud perbezaan budaya dan kefahaman agama. Hal ini juga menjadi halangan kepada komunikasi antara budaya. Seterusnya, saya akan menunjuk bahawa komunikasi antara budaya di Malaysia ini amat berkesan. Ianya dapat dilihat dari sudut penerimaan makanan di Malaysia. Jika kita lihat di Malaysia, setiap rakyatnya mengemari nasi lemak dan kuih tiaw tidak mengira bangsa dan budaya. Selain itu, keberkesanan komunikasi antara budaya di Malaysia juga dapat dilihat daripada perkembangan teknologi di Malaysia dilihat semakin hati, semakin canggih dan moden. Perkembangan ini adalah hasil daripada komunikasi antara budaya masyarakat di Malaysia. Seterusnya, komunikasi antara budaya di Malaysia dapat dilihat di mana-mana sahaja rakyat berlainan bangsa dan budaya dapat duduk semeja berbincang dan bertukar pendapat tanpa wujudnya soal bangsa, agama dan budaya. Antara strategi yang boleh digunakan adalah dengan mendalami dan mempelajari budaya lain dengan baik. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, dengan mengetahui budaya lain dengan baik ini dapat mengelakkan hubungan dan mempertingkatkan komunikasi antara budaya. Akhir sekali, saya mencadangkan setiap individu haruslah mengetahui halangan komunikasi antara budaya.
Dan Han mengetahui halangan komunikasi ini dapat mengurangkan risiko salah faham antara penghantar dan penerima komunikasi tersebut.